الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir muka surah 6, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula ihsan. Bermula ihsan itu berbuat baik. Itu terjemahan. Bermula ihsan itu berbuat baik. Hasuna yahsunu husnan. Baik, elok, bagus, molek, cantik. Itu ihsan. Mana apa terjemahan ihsan? Berbuat baik. Itu terjemahan ihsan bahasa Arab kepada bahasa Melayu, mana buat baik. Buat bagus, buat elok, tu ihsan. Buat molek, tu ihsan. Apa maksud buat baik? Buat baik ni, buat baik ni dengan maknanya, makna berbuat baik, mengerjakan segala perintah Allah. Itu makna berbuat baik. Ihsan maknanya mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu laginya berbuat baik dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ihsan. Mana mengerjakan segala perintah Allah. Contohnya seperti sembahyang. Kita bersembahyang tu, atau panggil apa tu? Mengerjakan perintah Allah. Puasa itu termasuk mengerjakan segala perintah Allah. Dan sebagainya ni daripada segala yang disuruh. Itu panggil ihsan. Sembahyang, puasa dan sebagainya ni dengan elok, dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Itu ihsan. Buat baik makna mengerjakan segala perintah. Contohnya bersembahyang, berpuasa, tetapi mengerjakan perintah Allah. Bersembahyang ni dipanggil bersembahyang kena cukuplah syarat dan sempurna rukun-rukun. Sama ada syarat zahir ataupun syarat batin, kena cukuplah. Kalau tak cukup syarat dan tak sempurna rukun-rukun, tak panggil bersembahyang. Bila tak panggil bersembahyang, tidak dinamakan orang yang mengerjakan perintah. Maka tidak ada ihsan. Walaupun bersembahyang rupa zahir sekalipun, tidak ada ihsan. Bila tidak ada ihsan, maka tidak sempurna agama, yang mana agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi berkaitan dengan pembicaraan ihsan ni, pembicaraan komponen bahagian agama yang ketiga. Jangan lupalah, sebab kita masih lagi duduk di huraian yang pertama, fasal yang pertama, ceraian yang pertama. Tajuknya pada pengenalan agama. Ni tajuk kita masih duduk situ lagi ni. Kita tak masuk lagi kepada
tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua muka surat 8 tu. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Tu baru masuk huraian yang kedua. Kita ni masih lagi di huraian yang pertama pada pengenalan agama. Apa agama ni? Agama segala ketetapan, peraturan, perhimpunan undang-undang, hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada hamba, kepada umat melalui rasul. Yang mana hukum-hukum agama, ketetapan-ketetapan agama ni untuk bawa umat hamba manusia untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allah jadikan langit dan bumi, Allah jadikan dunia dan akhirat, Allah jadikan manusia. Kemudian Allah utuskan rasul bawa agama kepada manusia. Yang mana manusia kena ikut agama yang dibawa oleh rasul ni, barulah selamat kita dunia dan akhirat. Jadi sekarang ni apa agama yang dibawa datang oleh rasul? Apa dia hukum hakam, ketetapan agama yang dibawa oleh rasul yang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat kita, bukan kata selamat akhirat, selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Jadi agama yang rasul bawa ni merangkumi 3 bahagian: Islam, iman dan ihsan. Yang mana nak jadi agama, nak sempurna agama, nak pakar agama, kena cukup 3 ni. Nak dapat ketinggian dalam agama, tu cerita lain pula. Nak dapat ketinggian, kedudukan, maqam dalam agama, tu cerita lain. Tapi sebelum nak cerita bab nak dapat ketinggian dalam agama, pastikan beragama terlebih dahulu. Pastikan beragama terlebih dahulu. Nak beragama kena merangkumi Islam, iman dan ihsan. Itu atas diri kita lah nak beragama. Kalau kita nak bawa agama kepada keluarga kita pun samalah. Kena bawa Islam, iman dan ihsan ke dalam keluarga kita. Barulah dinamakan kita bawa mana? Kita bawa keluarga kita kepada jalan agama. 3 ni kena ada. Kita nak menyampaikan agama kepada masyarakat, kena sapa 3 ni. Jangan sapa sebagian-sebagian, kena sapa 3 ni, baru panggil sapa agama. Jadi maknanya kita nak bawa agama, nak junjung agama, nak ikut agama, nak beragama, Islam, iman dan ihsan. Komponen bahagian agama yang datang daripada Allah, yang disampaikan melalui Rasul, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ada tiga bahagian. Jadi nak cerita agama bukan cerita sajalah, kena ngajilah. Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Kena ada ketiga-tiga bahagian baru dinamakan orang yang beragama. Kalau tidak ada ketiga-tiga ni, bukan orang yang beragama. Kita diperintah masuk agama secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Islam, iman dan ihsan. Dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, musuh yang nyata. Nabi perintah masuk agama, Allah Ta'ala perintah masuk agama secara keseluruhan. Kemudian disusuli Tuhan kata jangan ikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan? Jejak langkah syaitan tu maknanya hak tak ikut perintah mula-mula itulah masuk agama secara keseluruhan. Apabila tidak masuk agama secara keseluruhan, makna itulah jejak langkah syaitan. Itu jejak langkah syaitan.
Walaupun nampak ada bahagian Islamnya, ada nampak bahagian Islam, bahagian imannya macam mana? Bahagian imannya tak ada. Itu semua jejak langkah syaitan. Ada Islam dengan imannya, ihsan pula tak ada. Itu pun jejak langkah syaitan. Hak nak ikut jalan lebih bawah, kena masuk agama secara keseluruhan. Tidak boleh kita ambil juzuk-juzuk, tak boleh. Cuma yang kita asingkan adalah Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Kemudian ketiga-tiga ni kena cukup lah. Jadi Islam terdahulunya terima bulat-bulat segala ketetapan Allah secara zahir. Terima. Perkara ni datang dari Allah, terima. Sama ada yang datang daripada Allah tu perkara gaib, terima. Sama ada datang daripada Allah tu cerita hukum hakam, terima sekaliannya. Maknanya datang daripada Allah cerita bab malaikat, kena terima secara zahir. Kena terimalah. Jangan kata malaikat tahyul, malaikat tak ada, omong-omong kosong saja, batal Islam, murtad orang ni, wal-iazabillah. Kena terima malaikat betul ada, kiamat betul berlaku, sebab itu semua datang daripada Allah. Kemudian datang dari Allahnya hukum bab ibadah, terima. Hukum bab muamalah, terima. Hukum bab munakahat, terima. Hukum bab janayah pun kena terima. Itu perkara agama yang datang daripada terima secara zahir. Kemudian terima sampai ke dalam. Bukan hanya angguk kat luar, ya kat luar, dalam tak ada. Kena terima sampai ke dalam. Orang Islam yang beriman, terima sampai ke dalam. Mana percaya kepada sekalian perkara yang datang daripada Allah. Sama ada perkara gaib, kita percaya, kita terima hati bulat-bulat. Cerita Allah ke malaikat ke kiamat ke, hati kita terima bulat-bulat. Itu orang yang beriman. Kemudian hukum hakam Allah, sama ada ibadah, muamalah, munakat, janayah, hati kita beriman sepenuhnya. Itu adalah hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itulah untuk selamat manusia di dunia dan di akhirat. Kita nak selamat dunia akhirat, tak usah duk bincanglah macam mana kita sudah ada agama. Kita ada Tuhan. Tuhan telah menurunkan agama melalui Rasul. Agama ni jadi selamat kita dunia akhirat. Jangan duk fikir macam tak ada Tuhan, macam tak ada Rasul, macam tak ada agama. Macam Allah Ta'ala jadikan manusia, kemudian Allah Ta'ala lock gitu je. Lepas tu macam mana nak jadi selamat ni? Ejahlah ke mana-mana pun, bincanglah ke mana-mana pun, mesyuaratlah ke mana-mana pun. Dah. Allah jadikan manusia, Allah utuskan Rasul, bawa agama kepada manusia untuk manusia selamat. Jadi kita manusia hamba Allah ni, jalan mana yang paling selamat untuk kita? Jalan yang disusun oleh Tuan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang lebih mengetahui, yang lebih bijaksana berkaitannya macam mana nak selamat manusia yang dijadikan oleh Tuhan ni. Hanya Tuhan yang mengetahui. Maka nak selamat, balik kepada agama. Balik pada agama ni lah. Apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Jadi hati kita percaya bulat-bulat kepada agama, itu iman. Islam, zahir kita terima agama. Itu cara kasar dia gitulah. Walaupun kita nampak Islam rukunnya kepada hak zahir, iman rukunnya kepada hak gaib. Kalau tengok kepada rukun, Islam rukun hak zahir, syahadah, semayang, puasa. Iman, beriman dengan Allah, malaikat, itu semua hak gaib. Jadi nampaknya hak Islam lain, hak iman lain. Tak sama saja antara Islam dengan iman. Yang bezanya hanya Islam zahir, iman hati,
Tetapi apa yang kita kena terima? Perkara yang sama, iaitu agama. Sebab itulah pada masa nak cerita bab rukun Islam, nak cerita bab rukun iman, kena faham dulu takrifan Islam tu sendiri. Takrifan iman tu kena faham, kemas situ. Islam mana apa? Terima bulat-bulat segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Mana rukun asasnya? Mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengaku Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Yang mana kita mengaku Allah jua Tuhan ni tak ada paksaan-paksaan pun. Memang kita sungguh-sungguh, suka rela kita mengaku Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Apa tugas Nabi Muhammad utusan Tuhan? Bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaku Allah jua Tuhan, Rasul bawa agama yang datang daripada Tuhan, daripada Allah, kita terimalah. Sebab kita mengaku Allah jua Tuhan. Kemudian Allah jua Tuhan, bukan Allah buat kita saja. Allah utuskan Rasul nak menyampaikan agama. Bukannya mudah Rasul nak menyampaikan agama ni. Bukannya mudah. Hak Rasul-Rasul tu dahulu sampai peringkat mati kerana nak menyampaikan agama. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk menyampaikan agama. Yang mana kita mengaku Nabi Muhammad ni utusan Allah. Kita dah ada syahadat, kita terimalah segala perkara agama yang datang daripada Allah. Itu asas kepada rukun Islam. Kena mati situ dulu, baru lagi kepada terima kewajipan solat, terima kewajipan puasa, terima kewajipan zakat, haji, yang bagi situ. Sebab apa? Dia hanya rukun-rukun tu, hanya ibadat saja yang kita nak kena terima. Muamalahnya mana, munakahatnya mana, janayatnya mana. Dan poin dia syahadah dia. Poin utama dalam rukun ni syahadah. Syahadah itulah pengertian kepada asas kepada Islam tu sendiri. Tetapi didatangkan rukun dalam bab ibadah, sebab dalam bab ibadah ni sebahagiannya adalah dia panggil ta'abbudiyun. Perintah-perintah agama yang ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni maknanya kita terima je, kita laksana je. Kalau tanya, kenapa solat ada 5 kali? Boleh kita beri jawapan. Kenapa solat rakaat berbeza? Ada 2, ada 4, ada 3. Kenapa? Kenapa solat dia ada waktu? Tak boleh nak lakau. Kenapa? Kita dah nak jawab tu, itu ta'abbudiyun. Kenapa puasa start ada pagi sampai ke petang? Kalau petang sampai ke pagi kan sama je masa dia. Lagi senang. Dah, puasa daripada petang sampai ke pagi, kesihatan pun bagus. Malam tak makan. Malam pula bukan kerja buat. Siang hari kerja buat. Kenapa siang hari tak boleh makan? Puasa kenapa? Itu semua ta'abbudiyun. Kenapa kita boleh terima dan laksanakan tanpa pertikaikan apa-apa? Kerana kita ada syahadah. Kita ada syahadah. Itu je poin dia. Walaupun perintah solat puasa ni kita tak boleh nak tanya kok mana dia punya ilah kerana dia. Terutama sekali haji. Kenapa tawaf di Kaabah? Kenapa tawaf? Allah berada dalam Kaabah? Tidak. Dan kenapa tawaf? Itu perintah Allah. Kita ada syahadah, terima je lah. Kenapa Safa ke Marwah? Gimari-gimari sebab apa? Siti Hajar cari air. Tu Siti Hajar cari air. Dan kita apa benda? Cari air ke mana kitanya? Kenapa wukuf di Arafah? Saya biasa sebut sebab ingat tegur saya katanya, kalau tunggu durian ada go asilah. Ni wukuf di apa benda? Lepas tu melontar pula. Melontar ni kadang-kadang jadi jerembung, jadi mudarat. Kenapa melontar? Kenapa tidak ada cadangan? Melontar di zaman sekarang sudah tidak sesuai lagi, bahaya sebab orang terlampau ramai. Masa Nabi bolehlah. Hajatul Wada' 100,000 lebih je. Ni juta. Juta nak melontar. Mudarat, bahaya. Macam mana hukum melontar kita batalkan? Tak ada orang berani. Sebab apa? Sebab ada syahadah.
Itu perintah Allah. Laksana je lah. Terima dan laksana. Sebab kita ada syahadah. Itu bab ibadah. Sebab tu rukun Islam dilengkapkan dengan ibadah. Muamalah tu kita boleh nampak. Sebab apa? Ada hukum jual beli. Ada hukum jual beli, kita nak hidup macam mana? Ada hukum sewa menyewa, pinjam meminjam, bersyarikat, apa semua tu. Sebab apa? Ada hukum hakam tu. Untuk kehidupan kita tak ada hukum tu. Kita hidup macam mana dalam masyarakat kita. Nak muamalah dalam masyarakat kita macam mana, tak ada hukum. Kenapa dalam muamalah diharamkan riba? Tu boleh ceritalah kenapa diharamkan riba. Orang meminjam, orang susah. Sepatutnya kita tolong dia, kita bagi ihsan, bayarnya kau kurang. Sebab dia orang susah. Ni dia orang susah. Dia berhutang kita, bayar kena lebih. Dia susah dah. Kau nanya pula dianya. Kita boleh nampak kenapa diharamkan riba dalam hukum muamalah. Bab ibadat tadi kita terima je. Sebab tu orang yang ada syahadah kemudian terima hukum ibadah, hak lain tu terima mudah-mudah. Sebab orang lain ada elah, dia ada ta'alluliyung, dia ada dia punya kerana boleh cerita. Bab munakahat, munakahat tu jelas lah bab munakahat ni. Kalau tak ada munakahat, jadi lembu kambing lah kitanya. Tak tahu kau pandai lah siapa-siapa pun, tak payah nikah-nikahnya. Jadi lembu kambing lah jawapan dia. Mana hukum munakahat kita nampak. Kenapa dalam hukum munakahat ada nafkah, ada tolak cerai, ada iddah. Tu boleh kupas belaka tu. Kenapa ada hukum cerai? Cerai sampai 3. Kenapa dibenarkan ada sampai 3? Kenapa sampai 3 tak boleh dah? Kemudian lepas cerai, kenapa ada iddah? Tu boleh kupas dengan kerana dia. Bab janayah sama juga. Bab janayah ni nak menghukum orang yang melakukan kejahatan supaya selamat masyarakat kita. Bukan nak hukum orang jahat. Akal, logik boleh terima. Itu bab janayah. Tapi bab ibadah, hak kita tak boleh nak fikir, itu pun kita boleh terima. Sebab apa? Sebab kita ada syahadah. Itu agama. Kemudian iman pula, kita percaya dengan hati kita akan segala perkara agama. Sebab apa? Sebab asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, apa yang Rasul bawa, kita akan beriman belaka. Rasul bawa cerita malaikat, kita beriman. Rasul bawa kitab, kita beriman. Rasul cerita bab kiamah, kita beriman. Rasul cerita bab hukum hakam ibadah, kita beriman, kita terima hati. Rasul cerita bab muamalah munakat janayah, hati kita beriman, hati kita terima bulat-bulat sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul. Jadi makna antara Islam dan iman, walaupun secara tersuratnya nampak berbeza rukun, tapi sebenarnya sama sahaja. Islam terima agama secara zahir, bezanya zahir. Iman terima agama secara batin, itu iman. Bezanya betul zahir, betul batin dia. Perkara yang kena terima adalah agama, sama sahaja. Sekarang terima molek dah. Zahir kita terima, hati kita percaya, buatlah pula. Buat ni masuk bahagian ihsan. Ni masuk bahagian ihsan. Kewajipan solat terima, zahir kita terima, hati kita terima. Solatlah, jangan terima saja. Ini bahagian ihsan. Puasa terima ke tak? Terima. Mana zahir kita terima, hati pun terima, berpuasalah. Ini pergi kepada bahagian ihsan. Islam terima zahir, iman terima hati, ihsan laksana, kerjakan, buat. Itu ihsan. Sebab tu antara terima dengan laksana tu, dia kena atur molek tu. Kalau tak faham antara terima sebagai orang Islam, laksana sebagai orang muhsinin, orang yang buat baik kena laksana. Kalau tak boleh beza dua tu, terkadang boleh terlajak jatuh kepada khawarij. Khawarij ni firqah orang Islam yang terpesong. Khawarij ni Islam qaulun wa amalun, terima serta buat. Itu Islam. Kalau terima solat wajib tak solat, kafir. Terima puasa wajib tak puasa, kafir. Terima zakat wajib tapi zakat tak bayar, kafir. Terima berzina haram tapi berzina juga, kafir.
terima kata judi tu haram, tak petikai pun, tak engkar, tapi dia tetap berjudi, kafir. Itu khawarij. Khawarij Islam ni bukan sekadar terima serta mengerjakan baru jadi Islam. Tak kerjakan, hak tuan suruh tak buat, hak tuan larang tak tinggal, kafir. Itu khawarij. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Selagi dia terima solat wajib tak solat, selagi dia terima puasa wajib tapi tak puasa, selagi dia terima judi, zina, arak tu haram tetapi dia masih lagi kerjakan, selagi diterima hukum, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi orang Islam yang tidak ada ihsan, orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya Islamnya tak batal. Walaupun dia mengerjakan dosa besar, banyak mana sekalipun dosa besar yang dilakukan, selagi dia terima hukum hakam agama, selagi itu masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun kita kata cakap orang tua, dianya cukup 4 tapang. Biasa dengar cukup 4 tapang. Cukup 4 tapang ni cukup segi. Apa benda-benda jahat tak ada di dia, buat belaka dianya. Habis dosa besar dia buat belaka. Islam lagi ke? Islam selagi dia terima. Dia engkar solat tak pakar, kafir. Puasa tak ada faedah, kafir. Berzina kenapa nak haram? Bukan rogol. Rogol baru haram, kebab paksa. Berzina suka sama suka. Dia pula boleh duit pula dah. Dia boleh cari nafkah hidup pula dah. Pelacur lah. Dia boleh duit pula dah. Boleh upah pula dianya. Bukan kata dia dipaksa, bukan dicari pula orangnya. Suka sama suka. Kenapa nak haramnya? Murtad orang ni. Dia berzina ke tak berzina tu cerita lain. Sebab apa dia murtad? Sebab haram zina itu hukum Allah. Itu hukum agama. Tiba-tiba dia tak terima, dia engkar. Allah kata haram, dia kata halal. Engkar tu, maka murtad ni wa'alaikumsalam. Dia berzina tak berzina tu cerita lain. Berjudi, kenapa nak haram berjudinya? Berjudi ni bukan dipaksa, bukan bubuh pistol di kepala, suruh bubuh duit masing-masing capok-capok, senyum masing-masing kan. Tak capok tu lah. Hak tengok dalam drama tu lah. Hak tengok tempat sebenar tak payah tengok lagi lah. Masuk tempat sebenar kita tengok kena takak nanya lah. Hak tengok dalam drama tu lah. Dia capok senyum je kan. Ke ada orang pistol kepala kena bawa duit? Tak, dia yang mari. Dia yang hulur duit dia tercapok itu dengan sukarela. Kenapa nak haramnya? Bukan dipaksa. Murtad, batal agama. Sebab apa? Sebab berjudi haram. Hukum agama menetapkan haram, tiba-tiba dia tidak terima haram judi, dia kata halal pula, maka batal Islam. Tetapi selagi dia terima berjudi memanglah haram, kita tak soal dak tu. Yang muda berjudi tu nak buat guana, dia kata. Maknanya masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang jahat. Orang Islam yang fasik, yang derhaka. Jangan salah faham ni. Kalau gitu boleh judi, jangan mahalah je. Jangan salah faham. Cuma nak ceritanya kedudukan Islam tu ada ke tak lagi? Ada. Mana kalau orang balah ni, ada kan orang semayangnya tidak, puasanya tidak. Maknanya habis benda dia langgar belaka, kehidupan dia berat. Bukan hidup senang pun, mepeh hidup dianya. Tak ada gambar satu. Orang kaki judi, mana nak ada benda? Ada benda pun dia lego habis. Tak lego tau. Dia lego habis. Apa benda hak dia ada? Akhirnya anak bini pun lari. Tak ada mana gambar satu pun. Kalau tengok tu orang dah mayang bangnya tidak, puasanya tidak, tak kena agama. Tapi mulut tak pernah cakap apa. Kita pernah kata semayang puasa tak pakai. Kita pernah kata berjudi itu tak apa halal, tak pernah kata. Sampai masa mati dia. Tengok. Kita mandi dah mayat dia. Kita kapan dah mayat dia. Kita semayang dah. Kita tahu dah kubur orang Islam. Ke buat mana? Ke pakai lok repuk atas rumah dia tu je. Ke buat mana? Kita tahu laut.
Kita mandi, kita kapang, kita semayang, kita ke bumi. Sebab apa? Islam apa balas tu? Islam selagi diterima. Tapi Islam yang derhaka sebab tidak ada ihsan. Dia satu-satu je dosa yang mana kalau buat, ada ulama ahli sunnah menghukumkan kafir adalah dosa meninggalkan solat. Itu je lah. Meninggalkan solat dalam mazhab Hambali murtad, batal Islam. Itu saja. Meninggalkan pun tidak ada ulama ahli sunnah mengatakan batal Islam. Meninggalkan solat saja. Sebab mazhab Hambali dipakai zahir hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah. Kafir agama dalam mazhab Hambali. Muta'ammidan dengan sengaja. Muta'ammidan ni pandangan dalam mazhab Hambali, sengaja termasuk pada ketika sakit. Ketika sakit dok solat tu dipanggil sengaja. Kan kadang-kadang orang sakit cakap, kita dok sengaja tinggal solat, sakit. Dia kata dok sengaja, dok, dia panggil muta'ammidan, hal keadaan sengaja, maka batal Islam, murtad. Mati orang sakit dok semayang, jenazahnya orang murtad. Diharamkan mandi, diharamkan kapan, diharamkan semayang, diharamkan tanam di perkuburan orang Islam. Buku-buku lah guna-guna pun gi selik lah mana-mana, selik dah lah, tanang lah mana-mana pun. Gitu je. Sebab apa? Orang murtad. Itu pandangan mazhab Hambali. Tapi pandangan mazhab Syafi'inya, meninggalkan solat serta engkar barulah kafir. Serta engkar solat tak wajib. Dia rapat dah dengan Tuhan, dia kena molek dah Tuhannya, maka solat tak wajib dah bagi dianya, sebab dia dengan Tuhan rapat dah. Hak ni bukan dosa ni, murtad orang ni, wa'layazabillah. Kan dia ngaku dia rapat, tak wajib dah solat dianya. Ditanya orang solat, awak solat ni kenal dak Tuhan? Nampak dak Tuhan? Tak nampak. Dah semua siapa tak nampak? Dia kata. Lepas tu lama-lama, lepas tu solat tak lagi. Saya tak solat dah sebab kenal dah Tuhan. Nampak dah Tuhan, tak solat juga. Jadi tak kenal Tuhan, tak nampak Tuhan, tak boleh solat, tak solat. Nampak dah, kenal dah, tak solat. Makna apa? Tak mau solat sebenarnya. Itu je. Tiba-tiba dia kata tak wajib solat. Murtad orang ni. Dia tak solat tapi dia semayang wajib. Bapa tak semayang, dia buat gitu gini alasan. Tu berat belaka, tu yang salah faham ni. Tapi maknanya dihukumkan dia sebagai orang Islam lagi. Jadi tinggal solat dia satu-satu. Ulama ahli sunnah jemaah menghukumkan kafir, iaitu dalam pandangan mazhab Hambali. Yang lain tak ada. Jadi banyak mana dosa besar dilakukan, selagi diterima hukum agama, selagi itu dihukumkan sebagai orang Islam. Ini cerita Islam. Cerita iman, itu yang paling mahal. Iman kepercayaan. Tetapi kalau dosa sembahyang, tidak puasa, tidak berjudi, berzina, minum, makan riba, menipu, habis semua benda hak haram dibuat belaka, kebajikan pun tak ada. Macam mana nak lekat iman? Ni hak dalam nak paling mahal. Tapi kita tak boleh lah nak tuju orang ni Islam je ni, iman dibatal dah ni. Sebab apa? Dah mayang bang, tidak puasa, tidak berjudi, berzina. Iman nak lekat mana ni? Islam saja je. Tapi iman dia tak ada ni. Dia kekal ni munafik ni. Sebab apa? Iman dibatal dah. Tak boleh nak bubur. Jangan ada tuju gitu. Tapi hak paling besarnya adalah iman. Jadi macam mana iman nak bertahan? Akhirnya hati. Mulut okey, hati. Sebut solat. Orang sembahyang tak ada senang-senang pun. Misalnya hati, mulut tak bunyi, tak cakap barang-barang, jekoh dia orang lah. Hati dia haram tu, haram mana? Zina pun haram, berjudi pun haram, minaruk pun haram. Haram belaka. Lepas tu neraka, ada kedok neraka dah tahu. Perut dia. Maka apa? Dia tak percaya dalam hati dia kepada agama, batal iman dia. Kenapa? Islam hukum zahir, insya-Allah dia orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tapi orang ni kita tak nak bubuh ni. Faham tak?
Jangan kita kata bubuh. Memang tak ada dah. Iman dia tak ada dah. Jangan. Tapi kira-kiranya iman duduk mana? Kalau tak ada apa satu. Contoh kadang-kadang. Solat. Puasa. Tapi terbabit dengan riba. Riba segala segi. Haram riba. Mari di hati kita. Haram riba. Kalau hidup lindak haram riba nak duduk mana? Dia mari hati dia. Hati mula-mula mari lolek tu sebab kerana dalam keadaan derhaka, hati zulmah dengan dosa riba, amal ibadat Tuhan tak terima, maka hati jadi zulmah, jadi hati ni duduk main bisik. Haram riba. Nak hidup mana kalau haram riba dia main hati. Lama-lama hati dia pun iyalah. Haram riba tak terima hatinya, batal iman dia. Lepas tu dia bab-bab benda-benda haram-haram, benda dosa-dosa ni jangan buat lebih kurang. Buat dosa tak batal Islam, buat dosa tak batal iman. Tak ada ihsan je. Tak ada ihsan, Islam mudah je. Mulut jaga molek, selamatlah Islamnya. Tapi hati nak jaga mana? Hati duduk dalam. Hati duduk dalam nak jaga mana? Kalau dosa, tu je. Hati kau zulmah, macam nak lekah iman kita ni. Jadi iman ni kau lama kau nipih, kau lama kau lemah. Nipih, tak lama jadi tembuh nah. Lemah, tak lama guling nah. Kau ni. Walah iman hak paling utama antara tiga bahagian ni, Islam, iman dan ihsan. Imanlah pokok segala-galanya. Ada iman, Islam dan ihsan berguna. Tak ada iman, Islam dan ihsan tidak berguna. Jadi penilaian yang paling besar adalah iman. Tapi agama kita bukan iman saja, merangkumi Islam dan juga merangkumi ihsan. Bukan iman saja, tapi pokoknya adalah iman. Nak selamat iman kena kuat, iman kena teguh, iman kena tebal. Nak kuat, nak teguh, nak tebal. Ini bahagian ketiga ihsan ni. Ihsan ni lah yang mengkuatkan iman, meneguhkan iman, menebalkan iman. Tidak ada ihsan, derhaka. Derhaka itulah yang akan melemahkan iman kita, yang akan menipihkan iman kita. Ini kedudukan ihsan. Tapi nak cerita tak ada ihsan, tak semai tak puasa, Islam dia masih lagi sah, iman dia masih lagi sah. Tapi yang bahayanya adalah iman. Jadi ihsan ni bahagian ketiga. Ada ihsan ni barulah sempurna bahagian agama. Dah zahir terima ketetapan agama, hati pun terima. Jangan duk terima saja, kerjakan, buat apa yang Tuhan suruh. Ni ihsan. Ihsan berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah. Sini dia buat misal sembahyang puasa. Segala perintah Allah ni bukan sembahyang puasa sahaja, ni misal seperti sembahyang puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh. Hak diperintah, hak disuruh kepada kita, hak dalam Quran bukan hanya perintah sembahyang puasa. Perintah juga dengan ketaatan hati. Ikhlas perintah Quran, syukur perintah Quran, tawakul perintah Quran, sabar perintah Quran, redha perintah Quran. Sama macam Quran yang Quran hak perintah solat dengan puasa. Quran yang sama, datang daripada Allah Tuhan yang sama. Jadi ihsan ni bukan hanya mengerjakan perintah Tuhan zahir saja, hak zahir dan hak batin, barulah ada ihsan. Ihsan ni kalau dalam hadis hak Nabi jawab anta'budallah tu. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah, tu ihsan. Kenapa mengabdikan kepada Allah? Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Hak Tuhan suruh, Islam kita zahir kita terima, iman kita percaya Tuhan terima Tuhan suruh. Hak Tuhan larang hak kita tinggal apa? Kenapa? Kerana kita orang Islam terima hak ni Tuhan larang. Kita orang yang beriman pun terima ini benda hak Tuhan larang ni. Contoh makan riba, maka ihsannya tinggal riba. Itu ihsan. Dan kita sebagai orang Islam akur ya riba diharamkan.
Kita dengan beriman, hati pun terima. Ya, riba diharamkan. Lepas tu, tinggalkan riba. Itu ihsan. Barulah lengkap bahagian agama, sempurna agama. Nak cerita lengkap bahagian agama, sempurna agama ni. Nak dapat ketinggian agama, tu panjanglah ceritaannya. Ini nak jadi cukup bahagian agama. Panggil orang yang beragama. Dengan mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Mana sebagainya? Daripada segala suruh. Mengerja tu pula dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Syarat ada dua. Syarat zahir, hak kita ngaji dalam kitab fiqh tu taharah. Syarat batin, hak kita ngaji dalam kitab tasawuf. Mana syarat batin? Buat perintah Allah ni ikhlas lah. Tu syarat batin. Kena cukup lah syarat tu, barulah ada ihsan. Kalau syarat zahir, taharah, cukup. Syarat batin, syarat zahir untuk sah, syarat batin untuk qabul. Sebab syarat ada syarat sah, ada syarat qabul. Syarat sah dalam kitab fiqh, suci daripada hadas, suci daripada najis, itu syarat zahir, syarat untuk sah. Syarat batin, syarat qabul. Tuan terima ke tak terima bergantung kepada hati kita ikhlas ke tak ikhlas. Itu syarat batin. Jadi hak ihsan ni sembahyang yang cukup segala syarat. Bukan sembahyang adat, bukan sembahyang tradisi, bukan sembahyang pesen jak muda sembahyang tinggal, bukan. Sembahyang yang beragama ni sembahyang yang cukup syarat-syarat dan sempurna rukun-rukun. Comel kita ni, sempurna rukun-rukun. Tiap satu rukun tiada syarat-syarat dia pula. Bukan ngaji rukun 13 kemudian ngapa rukun 13, bukan. Ngapa rukun 13, tu umur berapa tu? Daripada niatnya, daripada takbir, berdiri, Fatihah, rokok, tidak, tu umur berapa tu? Dia kena ngaji pula untuk kesempurnaan rukun. Kalau rukun niat, kalau sembahyang fardu berapa nak kena niat? Kalau sembahyang sunat berwaktu bersebab berapa nak kena niat? Kalau sembahyang mutlak berapa nak kena niat? Kemudian kalau kita nak sembahyang berjemaah pula, niatnya, niat imam tu apa hukum? Niat makmum tu apa hukum? Kena ngaji belakanglah tu. Kalau sembahyang tu memang syarat sahnya berjemaah, macam sembahyang Jumaat, niat imamnya apa hukum? Niat makmumnya apa hukum? Kalau solat zuhur berjemaah bukan syarat sah, berjemaah untuk dapat fadilah, berjemaah untuk lepas tuntutan fardu kifayah, apa hukum niat sebagai imam? Apa hukum niat sebagai makmum? Tu ngaji ni kesempurnaan rukun niat. Lepas tu rukun takbir pula, dia ada syarat-syarat dia. Rukun qiyam berdiri pula, dia ada syarat-syarat dia. Berdiri setara mana panggil sah berdiri contohnya. Kalau sengit sikit, kalau condong sikit, guana sah tak rukun berdiri. Kemudian dalam keadaan macam mana kau berdiri tidak menjadi rukun? Kalau kata uzur sakit setara mana yang menghilangkan rukun berdiri? Boleh sembahyang duduk contohnya. Kena ngaji hak kesempurnaan rukun berdiri. Kemudian rukun Fatihah pula, berapa kau syarat untuk sah rukun Fatihah ni? Berapa syarat untuk sah rukun Fatihah? Hak mana hak wajib kena pelihara? Dia punya huruf dia, dia punya tasydid dia, dia punya tertib dia punya mualak dia. Dia punya mualak dia tu pula. Macam mana nak jaga mualak ketika membaca Fatihah? Tu semua dia panggil apa? Kesempurnaan bagi tiap-tiap rukun. Ni nak jadi ihsan ni. Ni nak jadi ihsan. Itu cerita sembahyang seorang. Kalau sembahyang Jumaat pula,
Berapakah syarat untuk sah berjemaah? Dia ada 12 syarat untuk sah berjemaah. Macam mana kalau kita duduk dalam masjid sama masjid, kemudian ada pintu kita tutup pula sebab kita pakai aircon, macam mana pula sebab sudah terputus antara ruang utama imam dengan ruang belakang ditutup oleh pintu contohnya. Kalau masjid tu macam mana hukum? Kalau surau macam mana hukum? Kena ngaji molek lah. Tapi kita masjid tak ada masalah lah. Tutup pun tak apa, kunci pun tak apa. Dia gitu je kalau masjid nak cerita. Tapi kalau surau nak buat macam mana? Kena ngaji belakang lah tu. Kalau kebetulan pula dua tingkat nak buat macam mana tu? Imam duduk bawah, makmum duduk atas. Imam duduk atas, makmum duduk bawah. Nak buat macam mana tu? Kalau masjid mungkin dia tak ada masalah. Kalau surau nak buat macam mana? Kena ngaji molek lah. Ini berkait dengan sah tak sah solat berjemaah ni. Kalau untuk imam, ruang sama imam tak ada isu lah. Hak makmum lain ke? Makmum duduk tingkat bawah, makmum duduk tingkat atas. Kalau surau nak buat guna, kena ngaji molek. Kalau masjid, okey lah, dia luas sikit masjid ni. Ni semua kena mengaji belakang. Ini yang panggil apa ni? Ihsan, untuk kesempurnaan solat kita. Kena cukup syarat dan rukun. Nak berjemaah kena cukup syarat berjemaah. Cuma kadang-kadang fiqh ni dia ada khilaf-khilaf gitu je lah. Jadi kadang-kadang khilaf-khilaf ni pada tahu gitulah, pada tahu. Contoh-contohlah kalau bab fiqh. Di surau dia puan ditutup habis. Kalau buka ditutup pula. Kalau surau tu pandang dalam mazhab Syafi'i tidak sah puan dalam tabiat belakang tak buka kalau surau lah. Tapi itu perkara khilafiyah lah. Ba'asatul murakha ni hak tabir yang terhulu, yang tertutup ni, walaupun tabir je boleh pergi mari tapi tertutup. Musalla tak sah ke belakang. Pada satu pandangan lah. Tapi itu pandangan yang utama dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi itu benda khilafiyah. Maknanya kalau kita buka orang okey tu tak apalah. Kalau buka ditutup biar ke dia lah. Tapi kalau masjid tak ada masalah. Tapi ini benda khilaf. Kadang-kadang benda khilaf pun, tuak senyap pun orang mari tanya, Ustaz macam mana Ustaz? Dia surau. Dia ni pintu sampai depan kau. Pintu depan okey lah. Dia surau bukan masjid. Ni pintu depan ni kan. Dia tak ada pintu balik ni, dia ada pintu belah ni. Belah tengah ada pintu. Dia pun buka pintu tu. Dia buka pintu belah tengah. Belah depan tak ada. Ni macam ni ada pintu pakai depan. Jadi luar tu ada berapa sah? 3 sah dah. Di hadapan daripada hak pintu tu. Sah tak solat? Kalau pakai satu pandang kata tak sah belakang depan tu. Sebab dia tak boleh pergi pada imam dalam keadaan tanpa membelakangkan kiblat. Maknanya kalau nak pintu dengan pintu sini boleh turut belakang. Kalau pintu tengah, jadi belah depan ni kira-kira kalau nak pergi kepada imam, boleh tak pergi tanpa membelakangkan kiblat? Tak boleh sebab dia pintu sebelah belakang dia kena pusing kau ni. Tapi tak ada pergi kepada imam. Di situ le je. Kalau nak pergi pada imam, boleh tak pergi kepada imam tanpa membelakangkan kiblat? Tak boleh lah sebab dia pintu sebelah belakang. Dia kena berpaling baru boleh pergi pada imam. Tak sah belakang lah depan ni. Tapi itu benda khilafiyah. Maknanya kadang-kadang buat senyap. Tengok dah. Tak apa dia lah. Malah cara kita ngajar sudah lah. Surau. Lepas tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz sah dah depan 3 sah. Allah. Dia tanya pula susah jadi. Dia buat senyap je dia tanya pula. Mana kalau buat pintu macam gini ni tak apalah, depan sekali ada pintu. Okeylah. Tapi kita ni masjid. Tak ada pintu habis pun tak apa. Pintu belakang tu je se. Ni tak ada pintu langsung tepi. Tak ada apa-apa. Kalau masjid. Tu cerita surau. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, masjid surau hukum berbeza. Kalau mazhab Hanafi, bangunan yang dikhaskan untuk solat hukumnya masjid. Itu mazhab Hanafi. Ni macam masjid memang tak dah. Musalla memang untuk solat.
Tapi kalau bilik pejabat, kadang-kadang wak solat, kadang-kadang wak mesyuarat, kadang-kadang waktu wak ni, tak jadi masjid lah. Sebab ruang tu bukan untuk solat. Adapun kalau musolla, surah, madrasah, bangunan tu memang untuk solat, maka mazhab Hanafi hukumnya masjid. Maka orang haidnya tak boleh masuk. Gitu. Mazhab Syafi'inya tidak. Bila hukum masjid lain, surah lain, sebab masjid tak berkait dengan Jumaat. Cuma kalau masjid buat Jumaat, panggil masjid jami'. Kalau masjid tak buat Jumaat, dipanggil masjid saja. Ditulis masjid saja, ditulis. Bukan boleh masjid saja, masjid lah. Kalau Jumaat, masjid jami'. Tu. Dia masjid ke Jumaat tidak berkait. Kalau masjid ni repair, shilling repair, atap repair, untuk sementara bangunan tak boleh digunakan, kita carilah bangunan mana-mana pun, sewa rumah besar-besar ke, bangunan mana-mana kita buat Jumaat sementara, okey je. Tapi jadi masjid tak bangunan, tidak ada kaitan antara Jumaat dengan masjid. Jumaat syaratnya buat dalam binaan. Binaan tu masjid ke, binaan tu rumah ke, asalkan binaan. Nak buat kemah-kemah tak boleh. Sebab di sementara tu je. Tak syarat, tak kait Jumaat dengan masjid ni. Itu hukum pekah. Nak dapat kesempurnaan ni. Tapi hak khilafiyah tu kita buat sela-sela lah. Buat tengok keadaan macam mana. Hak boleh tertegur. Hak kata biar dulu, kita lock dulu. Benda ni benda jadi tak sah. Tak sah, hak wajib kita cegah. Hak ijma' ulama dipanggil mungkar. Kalau tidak ijma' ulama tak panggil mungkar. Kita pun rasa biar dululah. Dah biar dulu, gitu je lah. Kalau tanya, kita royak. Nak dapat kesempurnaan ni. Jadi kena mengaji dia punya syarat-syarat. Ngaji dia punya syarat-syarat. Sebab apa? Ihsan ni mengerjakan perintah solat puasa dengan yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Kita berhenti setakat tu. Seolah-olah mengerjakan dan memenuhi perintah itu di hadapan Allah Ta'ala. Ini cerita bab maqam. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, melihat dengan basirah. Ini maqam musyahadah, maqam awliya. Kita cerita bab ihsan, boleh kita cerita bab maqam ihsan. Cerita ihsan buat atau suruh, tinggal Allah larang, Islam iman kita terima terdahulunya, maka ni ihsan ni pula ada maqam dia. Dipanggil maqam ihsan, ada maqam musyahadah, ada maqam muraqabah. Ni kalau letak molek ni pula. Ihsannya apa? Maqam ihsannya apa, supaya kita jelas dalam persoalan agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.